Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu taala kerana pada hari ini izinkan pada Pak Haji untuk menerangkan tentang isu saka yang sering diperkatakan orang. Sebagai pengamal perubatan herba yang sudah lebih daripada 30 tahun yang merupakan warisan keluarga yang mewariskan perubatan ini daripada atuk sampai kepada bapa saudara sampai ke sini, dan lebih lagi yang melatari daripada latar belakang Pak Haji sendiri. Kami orang tinggal di negeri Perlis, berhampiran dengan Thailand, dan banyak jampi-jampi serapah-serapah peninggalan daripada orang tua-tua dahulu untuk tujuan pengobatan. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Maka sudah tentulah ada, bila kita bicarakan tentang saka, ada autoriti sedikit untuk bercakap bahawa bila kita percaya kepada saka ini, maka itulah yang akan membawa fikiran kita, tubuh kita, mental, spiritual kita akan dikuasai oleh perasaan-perasaan tentang kewujudan saka dalam hidup ini. Jadi oleh sebab itu malang ketika kita mendatangi seorang perawat, tiba-tiba dia memberikan satu statement, sakit awak ini adalah kerana saka. Sebab apa ya? Sebab maka pada ketika itu dia akan menghipnotis dirinya sendiri bahawa dia sakit itu tak mungkin dapat dihilangkan melainkan dengan perawatan, pembomohan, dengan pengobatan-pengobatan, mengeluarkan jin dan sebagainya. Masya Allah. Hal ini banyak terjadi kerosakan. Kita tahu bahawa kuman berada di diri kita. Kenapa kita sakit hari ini? Kenapa kita sihat esoknya? Kita sakit kerana sistem imuniti kita rendah. Kita sihat kerana sistem imuniti kita kuat. Kenapa kita sakit pada hari ini? Kerana iman kita rendah. Bila iman kita rendah, maka kita boleh diganggu oleh akal sifat. Dengan kita demam sedikit, berlaku halusinasi. Berlaku apa yang disebut sebagai skizofrenia, iaitu dengar bunyi bisikan di telinga. Berlaku bipolar, berlaku anxiety dan sebagainya. Apakah itu nak dikaitkan dengan saka? Perasaan yang aneh-aneh yang muncul pada akhir-akhir ini, apakah itu nak dikaitkan dengan saka? Bukankah itu datang daripada masalah perut, masalah asid dalam perut, masalah yang disebut sebagai GERD, masalah gastrik, masalah yang disebabkan kerana kelebihan asid dalam tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itulah maka kita harus fikir untuk kesekiannya, bahawa andai kata kita menghipnotiskan diri kita mengatakan penyakit ini datang daripada saka kerana orang dulu buat bendang, buat rumah atas bukit, menumbangkan pokok 7 pemeluk itu dengan hanya beliau, dengan gunakan kapak yang bertangkap panjang. Apakah kerana mereka berjaya untuk menumbangkan pokok itu, mereka mengamalkan amalan-amalan mistik, dan kita tidak boleh mengambil itu sebagai satu titik. Di Mesir pun pernah berlaku sungai Nil yang mereka terpaksa mengalirkan airnya dengan masukkan wanita di situ. Maka di zaman Sayyidina Umar tidak mengizinkan, dan ini telah menghilang dan menghapuskan semua daripada kefahaman. Bukankah ilmu pengobatan ini berasal daripada kepercayaan? Kita tengok ya, nak jelaskan dekat sini bahawa asal ilmu pengobatan ialah kepercayaan. Orang-orang di Afrika, orang di Amazon contohnya, mereka merawat. Mereka percaya pada bukit, percaya pada batu, percaya kepada makhluk-makhluk baik. Sembuh tak? Sembuh. Ya, mereka sembuh. Begitu juga dengan setiap penduduk negara yang menganuti agama apapun, ada kepercayaan mereka. Dan kepercayaan itulah yang buat mereka sakit itu sembuh apabila mereka percaya kepada hal demikian. Maka Islam itu telah diturunkan. Allah menurunkan para nabi. Dengan penurunan para nabi ini untuk membetulkan kepercayaan itu, la syifaa illa syifauka, tiada yang menyembuh melainkan Engkau yang Maha Penyembuh. Siapa yang Maha Penyembuh itu? Dia adalah Allah. Jadi oleh sebab itu maka kita perlu adalah untuk mengembalikan akidah yang kuat, kembalikan kepada keyakinan Allah itu yang mendatangkan penyakit, dia juga mendatangkan obat. Bila kita bawa kepada penyakit kita itu disebabkan oleh saka, maka
bermula dekat situlah akan timbul 1000 kesalahan-kesalahan pengobatan. Ada yang berpecah keluarga. Ya, si anak tak ziarahi ibu bapa disebabkan ibu bapanya dikatakan ada saka. Jadi di sini kekeliruan dalam pengobatan ini yang tidak boleh kita biarkan. Dosa ini berterusan. Dalam ilmu pengobatan, kena ingat, kita menolak daripada kepercayaan itu bukan berartinya kita mengatakan tidak ada unsur sihir, unsur jin ada. Tetapi cara membetulkannya itu bukan berartinya kita percaya kepada kekuasaannya, tetapi memperkukuhkan akidah. Dengan pengobatan Nabi SAW, alamiah dan ilahiyah, kita tidak bawa untuk mengagungkan diri. Kita tidak mempromosikan tentang orang yang ada saka ini. Contoh sekali, Pak Haji ambil contoh diri Pak Haji sendiri. Kami dulu dalam keluarga tidak boleh buat buah Melaka. Sebab ni ada pantang keturunan. Ya, kalau dikatakan buat buah Melaka itu semua demam. Ya betul, bila buat buah Melaka itu semua demam. Tetapi bila keyakinan kita sudah mulai yakin kepada Allah, kenapa nak demam? Maka hari ini sudah tak demam lagi. Kalau keluarga buat buah Melaka tidak demam lagi, itu datang apa dia? Jadi jangan salah. Jangan buat satu statement yang boleh menyebabkan fatal yang terus. Yang boleh menyebabkan orang akan balik semula ke zaman pengagungan, mempromosikan jin, mempromosikan kekuatan ini. Yang kita nak naikkan itu kepada Allah. Kenapa lihat bayang? Dia yang mendatangkan bayang itu. Ya. Dia tahu bahawa semuanya berlaku dengan izin Allah. Jadi jangan ambil fakta saka yang menyebabkan penyakit. Kuatkan iman, kuatkan akidah. Betulkan solat kita tu. Solat kita pun mesti dibetulkan. Awal waktu kita solat, banyakkan bersedekah, banyakkan zikir, banyak baca Quran. Ambil produk-produk yang halal, herba-herba yang halal. Bismillah, la syifa illa syifa. InsyaAllah.